Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada minggu ini kita akan belajar berkenaan bab pembiakan. Okay, berdasarkan gambar yang mula-mula ni, kita tengok okay, semua senyum. Okay, sebab apa? Semua seorang lelaki ni ada pasangan, dan bila ada pasangan dia ada anak-anak dia. Okay, nak katanya dengan adanya proses pembiakan ni, menjadikan hidup kita ni lebih bahagialah, lebih sempurna sebab ada ramai. So keadaan tu akan jadi lebih meriah. Okay, next kita tengok standard pembelajaran. Okay, 3 perkara lah yang kita ingin tekankan di sini, yang pelajar kena kuasai lah. Okay, yang pertama adalah membanding dan membezakan pembiakan seks dan aseks. Okay, nanti kita tengoklah seks tu apa, aseks tu apa. Okay, yang keduanya adalah kepentingan pembiakan, dan yang ketiga adalah mensyukuri kebolehan membiak. Okay, kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan pembiakan seks dan aseks. Okay, kita tengok dulu maksud pembiakan. Okay, pembiakan ni adalah proses menghasilkan individu baharu oleh organisma hidup. Okay, dekat sini ada 2 cara pembiakan lah. Kalau untuk haiwan dengan manusia ni, cara dia adalah dengan melahirkan anak dan juga bertelur. Okay, kalau kita tengok gambar ni, okay, kalau gambar perempuan ni, gambar manusia ni, dia cara pembiakan dia adalah dengan melahirkan anak. Okay, ayam cara dia adalah dengan bertelur. Okay, kalau paus dia macam manusia lah, dia melahirkan anak sebab dia adalah mamalia. Okay, next. Kita tengok pula 2 jenis pembiakan. Okay. Yang pertama adalah pembiakan seks. Pembiakan seks ni dia memerlukan sel pembiakan. Maksudnya dia memerlukan induk jantan dan juga induk betina. Okay. Induk jantan dan induk betina bergabung, dia akan membentuk zygote dan akan membentuklah individu baru. Dia ada proses dia, nanti kita akan belajar. Okay. Pembiakan seks ni berlaku pada manusia, haiwan dan juga tumbuhan berbunga. Okay, tumbuhan pun dia ada juga melakukan pembiakan seks sebab dia ada pokok yang gamet jantan memerlukan gamet yang betina. Okay, macam tu. Okay, next ialah pembiakan aseks. Okay, bila ada dalam sains, apabila ada A kat depan ni, maksudnya tanpa. Okay, pembiakan aseks ni dia tak memerlukan gamet jantan atau gamet betina. Maksudnya induk daripada induk tu boleh menghasilkan individu ataupun organisma yang baru. Individu barulah. Okay, kat sini dia kata tidak memerlukan sel pembiakan. Maksudnya dia tak perlukan gamet jantan atau gamet betina. Dan juga berlaku kepada tumbuhan dan organisma ringkas. Okay, kalau kat sini dia bagi contoh lah, ubi kentang, bawang, halia, ameba, paramecium, hydra. Okay, next kita tengok pembiakan seks. Pembiakan seks tadi macam teacher kata, dia memerlukan induk jantan dan induk betina. Okay, untuk manusia, induk jantan kita akan panggil dia sebagai sperm. Okay, untuk induk betina kita panggil ovum lah. Okay, sperm ni dia dihasilkan di testis dan dia akan melalui lah saluran ni dan akan keluar melalui uretra. Kalau perempuan pula, ovum ni dihasilkan di ovari, dia akan melalui fallopian tube dan dia akan lalu dekat uterus ni. Okay, kat uterus ni lah akan biasanya berlakunya penempelan ovum dan sperm tu, dan kalau berjaya persenyawaan tu, perempuan tu akan mengandung lah. Okay, next. Kita tengok persenyawaan dalam dan luar. Okay, tadi kita tengok berkenaan sel jantan, sel induk jantan dan juga induk betina, sperm dan ovum. Okey. Okey, yang tadi saya kata persenyawaan, kalau berlaku persenyawaan, dia akan menempel dekat uterus. Kalau tak berlaku persenyawaan ni, dia akan luruhkan. Okey, persenyawaan ni boleh berlaku di 2 tempat lah, sama ada di dalam ataupun di luar. Okey, di dalam dan di luar ni maksudnya, kalau dalam ni, kalau yang manusia punya dalam organ perempuan ni. Okay. Kalau persenyawaan luar ni maksudnya induk jantan dan induk betina keluar daripada badan masing-masing dan dia bertemu di luar.
Macam tu. Okay, kalau persenyawaan dalam ni berlaku apabila, okay, kalau kita tengok fokus yang sebelah dulu lah, persenyawaan dalam ni, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk. Okey, kita tengok slide yang tadi. Okey, dia kata tadi gamet jantan dia akan masuk ke dalam organ betina dan akan bergabung lah dekat situ. Okey. Lepas tu dia kata tempat berlaku percantuman. Induk jantan membebaskan gamet jantan ke dalam badan induk betina. Okey, lepas tu proses dia adalah gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan akan bercantum bertemu zygote. Okey. Okey, macam tadi proses persenyawaan tu apabila ovum ni dia keluar. Okey, dalam kitaran perempuan ni dia ada hari-hari yang akan berlakunya ovulasi. Maksudnya ovulasi ni gamet betina ni akan keluar. Okey, lepas tu gamet jantan ni dia pun masuk sini. Dia akan bertemu lah. Kalau dia bertemu, dia akan membentuk zygote. Macam tu. Tu untuk persenyawaan dalam. Kalau persenyawaan luar, nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Okey, dia berlaku tempat berlakunya percantuman tu apabila induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Okay, biasanya dia refer kepada ikan lah. Ikan lah kat sini. Okay, gamet jantan biasanya berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Okay, macam itulah proses untuk persenyawaan luar. Okay, kita tengok pula pembiakan aseks. Pembiakan aseks ni dia ada 5 cara. Okay, yang pertama belahan dua, kedua ialah pertunasan, penjenaan semula, pembentukan spora dan pembiakan vegetatif. Okay, kita tengok dulu belahan dua ni. Okay, belahan dua ni berdasarkan dia punya perkataan ni pun kita boleh imagine lah, maksudnya daripada sel induk ni dia akan membahagi dua. Okey, dia akan bahagi dua. Okey, daripada dua ni dia akan jadi dua lagi. Macam tu. Okey, kalau kat sini dia tunjuk sekali je proses belahan dua tu. Okey, dia bagi contoh ameba lah. Ameba ni daripada induk ni seekor, tak adalah seekor. Satu sel ni dia membahagi dua. Okey, jadilah dua sel anak untuk ameba ni. Okay, dia ada bagi contoh lain lagi, paramecium dan juga bakteria. Okay, kita tengok pula pertunasan. Pertunasan ialah proses pembentukan tunas pada organ badan organisma. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudian terputus dan membentuk individu baharu. Okay, dia bagi contoh kat sini hydra dan yeast. Okay, kita tengokkan hydra ni, struktur hydra ni. Okay, apabila hydra ni tumbuh tunas, maksudnya dia bertunas. Okey, tunas ni dia akan pecah daripada induk dia ni. Bukan pecah lah, dia berpisah daripada induk dia dan dia akan membentuk satu individu yang baru. Okey, sama jugalah. Benda ni yang kecil ni dia akan besar, dia akan jadi hydra dewasa. Okey, lepas tu dia akan bertunas dan tunas dia tu akan terpisah daripada induk dan akan membentuk individu baru. Okey, yang ketiga, pembiakan aseks yang ketiga ialah penjanaan semula. Okay, penjanaan semula ni dia berlaku apabila kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Okey, kalau kita tengok kat sini dia bagi planaria. Planaria ni terpotong ni bahagian atas dengan bahagian badan dia ni. Bila terpotong ni automatik dia akan macam sambung balik, yang atas ni pun sambung balik. Dia akan tumbuh balik struktur yang belah atas tu dan menyebabkan dia jadi dua individu yang baharu. Okay, kat sini adalah beberapa contoh dia bagi: cacing pipih, tapak Sulaiman, planaria sendiri dan juga Spirogyra. Okay, pembentukan spora. Okay, dia kata kat sini pembentukan spora ialah proses menghasilkan spora di dalam sporangium. Selepas sporangium pecah, spora yang halus dan ringan akan tersebar oleh angin. Apabila sampai tempat lembap, spora tumbuh dan menjadi tumbuhan yang baru. Okay, kat sini, dekat daun-daun dia ni ada spora lah. Okay, spora ni
bila dia pecah, disebabkan dia kecil dan halus dan ringan. Jadi bila angin bertiup, dia akan spora ni dia akan diterbangkan oleh angin lah. Bila dia sampai kat satu tempat lembap tu, dia akan hidup lah, dia boleh hidup lah dekat situ. Hidup sebab ada lembap kan, lembap tu maksudnya dia ada air dan udara sekeliling dan menyebabkan dia boleh hidup jadi tumbuhan yang baru. Last sekali ialah pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baru daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain bunga. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Kalau kita tengok contoh dia bagi lobak merah. Lobak merah ni kita tanam yang dia punya atas ni je. Potong, kita tanam, dia akan tumbuh lobak merah yang banyak belah bawah ni. Sama juga kalau kita tanam halia ke, kita tanam kunyit ke kan, dia akan tumbuh dia punya isi kat bawah ni, bawah tanah ni. Next, kat sini dia kata dia ada 3 cara lah dalam pembiakan vegetatif ni. Kalau melalui akar ni maksudnya tumbuhan yang kita hendak, contohnya ubi ke lobak ke, dia hidup ataupun dia tumbuh, dia membesar di dalam tanah. Maksudnya akar dia ni lah yang akan memberi manfaat kepada kita. Macam tu. Kata bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang jadi tumbuhan baru. Bahagian akar ni lah yang kita makan kan. Lepas tu batang pula. Akar ni lobak merah lah contohnya, ataupun ubi keledek. Kalau ini batang, dia kata bahagian batang tumbuhan induk akan berkembang menjadi individu baharu. Maksudnya kita tanam, contoh tu kita tanam ubi. Ubi tu kita tanam macam dalam sikit kan. Batang dia tu dia akan tumbuhnya tumbuhan baru. Macam contoh kalau kita tanam tadi ubi kentang, daripada batang dia tu tumbuhnya ubi-ubi kentang tu. Contoh kepada batang rayap ni adalah rumput lah. Pernah tahu cabut rumput, lepas tu bila tarik tu dia macam bersambung dengan rumput-rumput yang lain. Tu adalah cara pembiakan dia lah. Dia ada batang rayap ni untuk dia menghasilkan individu yang baru, menghasilkan rumput yang baru macam tu. Kalau rumput yang macam ni sangatlah susah untuk kita hapuskan dia, sebabnya dia kan bila kita tarik dia akan tertinggal lagi akar-akar dia ni. Bila tertinggal akar dia ni, ada sikit akar dia pun dia akan boleh tumbuh, akan menghasilkan rumput yang lain dan dia akan merayap, dia akan adanya batang rayap ni dan akan tumbuh je lah. Semakin banyak individu baru dia. Berbawang pun samalah macam tadi. Maksudnya daripada batang ni kita tanam dan hasilnya dia akan tumbuhan baru. Last but not least, daun. Bahagian daun tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Kita tengok kat sini pokok setawa ni. Pokok setawa ni dia ada daun yang kecil-kecil ni. Tunas dia ni dia akan, kalau misalnya kata dia terjatuh ke tanah ke, biasanya dia akan boleh hidup lah. Dia akan jadi satu daun setawa yang baru, dan di daun setawa yang baru tu pun ada juga tunas-tunas yang lain, dan dia akan berkembang juga bila dia cukup bekalan air, bekalan udara dan juga matahari untuk menghasilkan individu yang baru. Kenapa pentingnya pembiakan ni? Ada 2 sebab dia lah. Salah satunya adalah untuk menambah bilangan organisma, dan juga yang keduanya adalah untuk mengelakkan kepupusan. Kenapa kita perlunya mensyukuri kebolehan membiak ni? Sebabnya salah satu, kita boleh tengoklah masyarakat sekarang kita ni dia tenat. Sebabnya mungkin dia kurang ajaran agama, dan menyebabkan dia ada panduan untuk menjaga batas. Bila tak pandai menjaga batas ni, dia akan lebih terjerumus ke arah yang tak patutlah. Macam contohnya berzina dan lahirnya anak luar nikah. Sedangkan orang yang
bernikah secara sah, dia menanti zuriat. Kadang-kadang Allah ujilah, ada yang Allah uji. Orang ni senang nak mengandung, nak melahirkan anak. Ada pasangan lain ni dia susah nak melahirkan anak. Okay, orang yang senang melahirkan anak ni senang-senang je dia buang anak. Macam contohnya kes zina tu, dia buang anak dan yelah, dia lakukan dosa besar berzina, lepas tu dia buang anak ataupun dia bunuh anak tu. Hal ini menggambarkan dia ni seorang yang kufur nikmat lah. Allah izin bagi dia mudah dalam sesuatu tu, dia macam menzalimi diri lah. Dia tak salurkan nikmat yang Allah bagi tu dengan jalan yang betul. Okey, sampai sini saja pelajaran kita pada minggu ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.